Ini datangnya daripada Sofia. Sofia berkongsi, Assalamualaikum Kisi dan para pendengar Ria 897. Saya Sofia dari Johor. Saya nak berkongsi pengalaman yang ini berlaku ketika kakak saya sedang berbadan dua, hamil anak yang pertama. Malam tu saya ditugaskan untuk tidur dengan kakak sebab beberapa hari kakak saya katakan dia bau wangi dalam bilik tidurnya. Bau wangi, bau harum. Jadi abah saya beritahu, katanya Sofia, malam ni dan malam-malam akan datang ni Sofia tidur dengan kakak, temankan kakak. Jadi saya pun tidur dengan kakak, yang mana katil dalam bilik saya tu abah saya dah angkat dah. Dia angkat, dia pasang dekat dalam bilik kakak. Jadi kakak satu katil, saya satu katil. Jadi tengah tidur malam ni, kemudian kakak saya panggil. Ahli keluarga semua dah tidur, Kisi. Kakak dengan saya dalam bilik, saya pun dah tidur. Tiba-tiba dalam bilik kakak saya panggil, Fia, 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 Fia. Kemudian saya bangun. Ya kak. Fia, Fia bau tak? Bau wangi lah Fia. Saya bau, Kisi. Saya cuba cuba menghirup bau ni. Kisi, bau wangi sangat. Tiba-tiba meremang bulu rumah. Fia, buka tingkap Fia, bau dah harum sangat lah. Sakit hidung kakak. Tak apalah kak, jangan buka tingkap kak. Fia buka pintu. Saya pun bangun, buka pintu bilik. Buka. Kemudian saya naik atas katil balik. Saya duduk. Kak okey tak? Okey. Cuma bau harum dia kakak mabuk lah. Kakak nak minum air tak? Fia ambilkan air. Boleh juga. Saya pun kata kakak tunggu sekejap. Saya pun bangun pergi dapur, ambil segelas air. Masuk balik dalam bilik dengan air putih ni, kasih kakak saya ni. Kemudian masuk dalam bilik. Astaghfirullahalazim. Kak, kenapa kakak buka tingkap? Tak boleh tahan lah, bilik ni bau harum sangat, wangi sangat. Sampai sakit kakak nak bernafas, kata kakak saya. Pendengar Ria 897. Kakak saya dah buka tingkap, duduk dekat atas katil, ambil air. Dia minum. Dia memandang ke arah saya duduk dekat katil memandang ke arah kakak, yang mana belakang kakak sebelah kiri, sebelah kanan kakak tu tingkap, Kisi. Tingkap dah terbuka luas. Kisi, saya nampak macam ada kepala orang tau. Nampak bahagian atas, sebabnya rumah saya ni rumah bahagian atas, tingkat 2. Bilik tidur kami di tingkat 2, katanya Sofia. Dan nampak macam ada kepala orang sedang nak menjenguk. Nampak rambut hitam, Kisi. Saya bila dah ternampak, saya tengok kakak saya tengah minum air. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Ria 897. Kakak dah habis minum, serahkan gelas pada saya. Fia, nak gelas. Saya pun ambil. Saya ambil, Kisi. Saya pegang gelas tu, lama saya pegang. Kakak baringlah kakak. Kakak saya pun baring miringkan badan, memandang ke arah saya. Saya masih tengok dekat tingkap. Dekat tingkap, Kisi, masih ada macam kepala orang, Kisi. Saya ambil cawan tu, Kisi. Rasa-rasa macam nak rejam pada waktu itu. Saya istighfar. Kakak saya tengok, tanya, Fia tak nak tidur ke? Ya kak, saya tidur kejap. Saya ambil gelas tu, letak tepi saya. Saya bangun. Dalam perjalanan dari katil pergi ke tingkap, meremang bulu rumah, Kisi. Bau harum semakin kuat, Kisi. Sampai dekat tingkap, bau busuk. Dekat tingkap bau busuk. Tengok luar tingkap dah tak ada orang, Kisi. Saya tarik tingkap. Dengan cepat saya tutup. Kemudian saya berdiri dekat tingkap untuk beberapa saat. Sebabnya tak boleh bergerak, Kisi. Takut. Bila saya tarik tingkap tu, saya gamble. Fia, tidurlah Fia. Kisi,
Saya pun balik baring dekat atas katil. Sebab tu, beberapa malam sebelum tu kakak saya beritahu dia bau wangi, bau harum. Sebab tu abah saya suruh tidur dengan kakak, temankan kakak. Sebab abah saya tutup tingkap, kakak bangun buka. Sebab bau harum sangat. Benda tu nak masuk dalam rumah tak boleh masuk, Casey. Alhamdulillah rumah ni dah dipagar. Sebab tu dia harumkan bilik kakak dengan harapan kakak bangun pergi dekat tingkap. Bila kakak buka tingkap, dia dekat situ, Casey. Dah standby nak serang. Tapi tak boleh. Sebab rumah dah kena pagar. Itulah pengalaman, Casey. Untuk beberapa malam, bau harum dalam rumah berlaku, Casey. Sebab waktu itu kakak saya hamilkan anak yang pertama, baru masuk 4 bulan, Casey. 4 bulan anak dalam kandungan. Selepas beberapa hari benda ni berlaku, bau harum dah tak lagi ada dalam bilik kakak. Tapi saya tetap pilih untuk tidur dan temankan kakak saya sampailah dia lahir, melahirkan anak. Pendengar Misteri Jam 12. Seram sungguh. Casey bayangkan, bila tengah tidur, bau harum. Datang dari mana tu? Sekian, terima kasih. Ikhlas. Kiriman untuk Misteri Jam 12 dari Sofia. Yang ini satu lagi kisah. Ini berlaku di sebuah mana ni kejap. Okey. Yang ini berlaku di sebuah kawasan, satu kawasan di Bukit Batok. Kiriman daripada Kak Tini. Berkongsi pengalaman untuk Misteri Jam 12. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dari Kak Tini untuk Misteri Jam 12. Ya Kak, bayangkan pendengar Ria 897 FM. Katanya di sini, depan rumah kakak di Bukit Batok ada sebatang pohon. Kakak sebenarnya baru pindah dekat rumah ni. Bila tengok rumah ni, tidak pernah kakak perasan tentang pohon ataupun pokok yang ada dekat depan rumah. By the way, kakak tinggal tingkat 3, Casey. Tingkat 3, nampak pokok tu jelas depan rumah kakak. Lebat, besar dan menyeramkan. Dalam hati, kenapalah bila aku pilih rumah ni aku tak nampak pokok dekat depan. Kakak ni jenis yang suka buka pintu. Malam-malam hari kakak suka buka pintu. Tapi bila tengok pokok ni kadang-kadang seram. Yalah, kata Kak Tini, kakak ada 2 orang anak, kedua-duanya dah berumah tangga. Jadi kakak pindahlah daripada rumah yang besar ni ke rumah yang lebih kecil sedikit. Suami bekerja malam, memandu teksi, kakak seorang dalam rumah, kata Kak Tini. Jadi apa yang berlaku? Bila dah ternampak pokok ni, rasa meremang, Casey. Banyak kali dah nampak. Buka pintu tengah duduk tengok TV, mesti akan terpandang pokok ni. Tengah duduk main handphone, kakak tengok luar, mesti terpandang pokok depan rumah. Yalah, dah depan rumah. Apa yang membuat seram, Casey, berkenaan dengan pokok depan rumah kakak. Beberapa kali kakak pernah ternampak ada kain putih dekat pokok. Bahagian atas pokok nampak jelas white cloth ataupun kain putih yang ada dekat atas pokok. Nanti bila tengok, dia macam tersangkut tu, Casey, bahagian dalam. Kakak pun bangun tutup pintu. Besok pagi tengok kain putih tu tak ada. Ingatkan mungkin orang dah tarik ke angin tiup. Tak apa. Lah beberapa hari kain putih tu muncul lagi. Sampai pada satu hari, kakak jalan depan blok. Kakak jalan bawah blok dekat depan pokok. Sampai depan pokok ni kakak berhenti. Kakak tengok pokok dari bawah sampai ke atas, besar dan tinggi pokok ni.
Kakak jalan menghampiri pokok dan kakak ternampak sesuatu yang amat memeranjatkan. Bila kakak tengok dekat belakang pokok, dah ada beberapa paku diketuk dekat belakang pokok-pokok ni. Dan kakak tertanya-tanya apakah kegunaan paku-paku yang diketuk dekat batang pohon depan rumah kakak. Jadi kakak pun keluarkan handphone, ambil gambar. Petik gambar, petik gambar, petik. Kakak hantar dekat kawan kakak yang memang mahir dalam dunia-dunia misteri ni. Dia pun datang balik, dia kata, "Kak, mana dapat gambar ni?" "Dekat rumah baru lah, depan ni ada pokok." Kemudian dia tanya, "Rumah kakak dekat mana? Bukit Batok ke?" Kemudian kakak reply balik, "Mana tahu? Ini Bukit Batok blok ... kan?" Kemudian kakak tanya, "Macam mana kau tahu?" "Ya Allah kak, kakak pindah situ ke? Tingkat berapa?" Kakak cakap, blok ni tingkat 3. Kakak tanya, "Kenapa?" "I call you," dia cakap. "Wait, balik sekarang." Kakak pun naik atas, duduk, tunggu dia call Casey. Dah 10 minit tunggu tak call. Message kata nak call. "Kejap kak, driving." Akhirnya setelah 15 minit dia call. Dia kata, "Kak, minta maaf, sorry kak. Kakak tinggal dekat Bukit Batok blok ni ke?" "Pokok depan rumah kakak." "Aku nak tanya kau, ni paku-paku ni paku apa ni?" "Kak, paku tu saya yang ketuk." "Hah? Kau ketuk paku ni? Buat apa kau ketuk paku ni?" Kakak tanya pada kawan kakak ni lah yang mahir dalam bidang perubatan misteri. Kemudian katanya, dekat blok kakak tingkat 5. Ada keluarga ni minta tolong. Anak dia kena rasuk. Jadi saya tolong keluarkan. Dan tak ada tempat yang saya boleh buang. Saya pergi dekat pokok ni, saya lepaskan dia dekat pokok. Saya ambil paku, saya paku supaya dia melekat dekat pokok ni dan tak pergi ke mana-mana. "Kenapa kau tak buang tempat lain?" "Sebab dia tak nak. Dia cakap dia nak duduk depan rumah ni. Kalau tak, dia takkan keluar." Kakak rasa saya nak buat apa? Bukan dah saya datang sekali. Dah berkali-kali saya datang cuba rawat. Benda ni degil kak, tak nak keluar. Dia kata dia nak dekat-dekat dengan rumah ni. Jadi dia boleh tengok budak ni. Dia suka dengan budak ni." Astaghfirullahalazim. Sekarang macam mana? "Sekarang kalau kakak tak cabut, orang tak cabut paku tu, tak ada apa-apa lah. Kalau cabut problem kak." "Tapi kakak nampak semalam, 2 hari lepas, kain putih dekat atas." "Kain putih? Dekat atas pokok?" "Saya rasa ada orang cabut paku. Tapi banyak tau kakak nampak paku. Saya sengaja letak banyak paku, jadi orang tak tahu nak cabut yang mana. Sebenarnya paku tu satu je. Yang lain semua paku bidik." "Tak apa. Nanti saya datang, saya periksa." Casey kata Kak Tina, kawan kakak datang pada waktu tu juga. Petang hari dia datang rumah kakak. Dia turun bawah dengan kakak. Dia tengok. Kak nampak ni lubang ni. Ini dah ada orang cabut paku. Sebab tu kakak nampak kain putih. Astaghfirullahalazim. Sekarang macam mana? Saya tak boleh buat apa-apa kak. Sebab dia tak masuk rumah. Dia kalau dekat luar, macam mana kita nak tangkap halau dia? Ya Allah Casey. Kakak betul-betul salah beli rumah. Menyesal dibuatnya. Tapi itulah nasib baik ada kawan yang
mahir dalam hal ini. Dia kata dia akan cuba pagar rumah kakak. Tapi katanya, kakak kalau malam-malam tengah duduk, tutup pintu, tutup tingkap. Kalau ada orang ketuk pintu beri salam, kakak jangan jawab selagi kakak tak nampak wajah orang dekat luar rumah. Yelah. Terima kasih, Kak Tina. Okey, Misteri Jam 12 akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas iklan berikut ini dengan beberapa lagi kisah. Dan antara kisah yang ingin saya ketengahkan adalah ini kiriman daripada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Zarina. Zarina berkongsi pengalaman beliau dalam email yang saya terima ni. Rumah saya tak boleh gelap. Kalau gelap, dia datang. Nanti akan saya kongsi penuh kisahnya dalam Misteri Jam 12 selepas pesanan berikut ini. Saudara, tadi saya katakan saya nak cerita berkongsi pengalaman dari Zarina. Rumah saya tak boleh gelap. Zarina seorang pendengar Misteri Jam 12. Kisah ini berlaku di rumahnya di Kuala Ketil di Kedah. Oh, orang Kedah berkongsi pengalaman. Jadi, satu ketika dahulu, rumah saya di Kuala Ketil ni, Casey, tak boleh gelap. Satu perkara yang amat menyeramkan. Jadi, inilah kisahnya dalam Misteri Jam 12. Pada mulanya, saya tak tahu tentang hal ini. Setiap malam kita tidur akan tutup lampu, Casey. Saya ni jenis yang buka lampu pun boleh tidur. Nasib baik suami pun sama. Tapi biasalah, kalau nak tidur, kita akan matikan lampu. Tapi masalahnya, anak saya. Saya ada dua orang anak perempuan berusia 14 dan 16 tahun. Tidur dalam bilik yang berasingan. Mereka pada malam hari terpekik. Saya dengan suami masuk bilik tanya kepada anak saya, Sarafina. Dan bila saya tanya, dia mengatakan dia ternampak ada orang merangkak, Casey, dalam rumah. Sebab anak perempuan saya seorang ni kalau tidur, dia ni penakut tidur seorang. Jadi dia akan buka lampu, Casey. Bukanlah lampu bilik yang terang. Dia akan buka lampu tepi katil tu. Itu lampu dia buka sebagai peneman. Jadi tak gelap sangat bilik. Dan pintu bilik tidur akan dibuka. Sarafina ni adalah anak bongsu saya yang berusia 14 tahun. Kakaknya Safarina. Nama dekat-dekat Sarafina, Safarina. Kakaknya Safarina tidur dalam bilik, tutup lampu, tutup pintu. Jenis yang lebih berani dari adik. Adik tengah tidur, katanya dia ternampak ada orang merangkak laju depan pintu bilik. Itu yang dia buat dia terpekik. Waktu saya pergi ke bilik anak perempuan saya seorang lagi, Safarina tu dah tidur dalam bilik, tak dengar pun adiknya terpekik. Malam tu adik anak saya ni lah menangis. Katanya tidur dengan dia lah, dia tak nak tidur seorang. Saya pun tidur dengan anak saya. Casey, lama-kelamaan, kata Zarina, dalam rumah saya penampakan susuk tubuh perempuan rambut panjang merangkak, Casey. Bukan saja anak bongsu saya nampak, saya nampak anak sulung saya pun nampak, Casey. Susuk tubuh perempuan merangkak dalam rumah. Tak tahulah dari mana datang, dah banyak kali nampak. Nanti bila dia nak merangkak, kita akan dengar bunyi. Selepas bunyi tu, cubalah tengok dekat pintu, mesti dia lalu. Bayangkan. Dan pada mulanya kita tak tahu dia akan muncul bila rumah gelap. Kita pun cuba ikhtiarkan berjumpa dengan seorang ustaz datang ke rumah. Ustaz periksa rumah waktu petang lah dia datang. Rumah awak tak ada apa-apa lah. Saya tak rasa apa-apa pun. Tapi ustaz, dah banyak kali anak-anak saya nampak, katanya Zarina. Tak apalah, nanti malam ni saya datang lagi, saya tengok.
Ustaz pun datang KC pukul 10. Datang, dia pun tengok, tak rasa apa-apa juga. Yalah, bila ustaz datang, rumah terang KC. Ruang tamu hidup lampu, dekat kawasan koridor nak menghala ke bilik dengan dapur dekat belakang rumah pun lampu, dapur pun berlampu. Benda tu tak ada. Jadi bila kita buka lampu, waktu tu memang tak tahu tentang lampu. Puncanya adalah tutup lampu, buka lampu. Datang ustaz periksa, pergi dapur, pergi belakang, masuk bilik anak. Katanya tak ada apa-apa pun. Ustaz ni memang terkenal KC. Dia tahu kalau benda tu ada atau tak ada. Kemudian ustaz kata tak apa, saya balik dulu, apa-apa kalau berlaku malam ni awak telefon saya datang. Jadi ustaz pergilah. Ustaz pulang ke rumah. Malam tu saya dengan anak saya tidur dalam satu bilik. Suami saya bertugas shift malam. Jadi dalam satu bilik tidur, kita tidur buka lampu. KC tetap saya nampak KC dengar bunyi cik, 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 cik. Tiba-tiba tengok dekat depan pintu bilik perempuan rambut panjang KC merangkak laju KC. Astaghfirullahalazim. Saya terus ambil telefon, saya telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ni saya Zarina. Tak mahu Ustaz ganggu. Ustaz dia datang lagi. Astaghfirullahalazim. Ya, saya datang sekarang. Jadi ustaz ni datang ke si? Ustaz datang. Dan anda bayangkan, bila ustaz datang dalam rumah saya, suami saya tak ada rumah. Jadi ustaz ketuk pintu, minta izin. Ustaz datang membawa seorang lagi kawannya. Sebab saya kata pada ustaz, suami saya tak ada rumah tau. Ustaz ni kata, awak telefon suami awak beritahu suami yang saya nak datang, dan saya pun akan bawa seorang kawan ya. Jadi saya beritahu, ustaz pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Ustaz pun masuk dalam rumah. Rumah buka lampu terang. Ustaz datang, ustaz periksa kat ruang tamu. Tak ada apa-apa lah kat sini. Tapi ustaz, saya nampak ustaz dia merangkak depan pintu bilik ustaz. Depan mata saya ustaz. Mana boleh tak ada apa-apa. Tak apa. Awak sabar ya. Jadi apa yang berlaku, saya jalan pergi dapur. Bila saya jalan pergi dapur, dapur tu gelap KC. Dapur tu lampu belum buka, gelap. Saya masuk dapur secara tak sengaja, lampu tak dibuka. Jadi tuan rumah ni, katanya ustaz ni masuk dapur dengan saya. Sebabnya oleh kerana lampu dekat koridor menghala ke dapur tu menerangi sebahagian daripada dapur, jadi saya tak teringat nak buka lampu dapur, kata Zarina. Saya pun jalan dengan ustaz lah. Ustaz jalan masuk dapur. Kemudian ustaz mula melakukan sesuatu, baca. Kemudian ustaz berhenti. Ustaz tengok kiri, tengok kanan. Kemudian ustaz baca lagi. Berhenti. Ustaz, kenapa? Saya boleh rasakan sekarang. Casey terus bulu rumah saya meremang. Rasa apa ustaz? Dia ada dekat dapur awak. Jadi ustaz kata buka lampu. Saya pun buka lampu. Ustaz baca lagi. Dah hilang. Tak ada. Dia tak ada. Nanti. Awak matikan lampu. Ustaz baca lagi. Baca. Dia datang balik. Saya boleh rasakan. Saya rasa rumah awak tak boleh gelap. Kalau gelap, dia akan timbul. Sebab tu bila saya datang pada waktu petang, rumah awak terang. Dia tak ada. Sebab tu bila saya periksa dekat ruang tamu, awak cakap tadi dia lalu depan ruang tamu. Ruang tamu awak terang. Dia tak ada. Izinkan saya naik atas. Ya, ustaz, lampu dapur ni nak tutup ke? Biar tutup. Naik atas ke si saya, ustaz dengan kawannya. Anak saya dua tengah tidur. Tak tahu pun ni berlaku. Jalan dekat ruang tamu, ustaz kata, tutup lampu. Saya pun tutup lampu.
Ustaz diri, Ustaz baca. Ustaz tengok saya senyum. Dia ada. Misteri Jam 12. Wow. Kisah Zarina ada sambungan. Sambungannya biasalah. Jadi Ustaz tu sarankan pada Zarina, buat masa terdekat ni tidur malam buka lampu. Jadi Zarina tidur malam buka lah lampu dapur dia buka, lampu ruang tamu, lampu bilik, semua lampu-lampu sudut yang ada lampu ni dia nyalakan. Bila matahari terbenam dia akan nyalakan lampu, dan selepas menyalakan lampu satu rumah, benda tu tak muncul lagi. Dan perkara ini dilakukan untuk beberapa minggu sebenarnya. Setiap malam on lampu beberapa minggu sampaikan dia cuba matikan satu persatu, daripada dapur, dia matikan ruang tamu, dan dapat rasakan benda tu dah tak ada lagi. Seram kisah Zarina ni. Terima kasih pada Zarina atas kisah pengalaman anda. Masalahnya sekarang saya dalam konti ni, saya tutup lampu. Dan ada di sini, saya terima kiriman daripada Encik Latif, katanya. Ini melalui aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Kisah malam ni, Kesi kongsi seram. Saya tengah memandu ni, terpaksa berhenti sekejap dekat kedai minyak. Okey, tadi Kesi cerita, bukan main feel. Saya pandu pun tak tenteram, asyik toleh belakang aja. Kata Encik Latif, saya pun ada pengalaman. Pernah mendapat seorang penumpang, kata Encik Latif. Sekejap mana saya background music ni. Okey, ini perkongsian Encik Latif yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Katanya saya pernah dapat seorang penumpang, makcik lah. Jadi makcik ni tinggal dekat kawasan Chua Chu Kang. Dan dia memberitahu saya lah yang dia nak pulang ke rumah. Rumahnya terletak dekat Boon Lay. Jadi dari Chua Chu Kang tu rumah anaknya, dan dia nak balik. Dan saya kata, kenapa tak tidur rumah anak aje? Malam-malam gini balik berbahaya tau. Mana tahu jalan makcik ni, jalan pun susah, nanti kalau pingsan tak ada orang nampak. Saya kata pada makcik ni, makcik dia kata dia bukan tak nak tidur rumah anak, tapi katanya dekat rumah dia tu ada seorang lagi anak, yang mana anak istimewa lah, yang dia tak boleh tinggalkan lama. Oh, saya faham lah. Jadi makcik ni baliklah ke rumahnya di kawasan Boon Lay. Dalam perjalanan ni, makcik ni tiba-tiba dia ajak berbual dengan saya, kata Cik Latif. Dan saya belum cerita apa tentang diri saya. Dia boleh tahu, Casey. Tengah memandu, dia kata, Cik Latif. Saya kata, macam mana awak tahu nama saya? Kemudian dia kata, yang itu tergantung tu awak punya lesen. Oh, saya pun tersenyum lah. Oh, dia tahu nama saya. Tak ya juga Cik Latif, awak ni ada 3 orang anak kan? Yang ini saya tak beritahu. Macam mana makcik tahu ni? Tak apa, macam mana saya tahu, tak perlu awak tahu. Tapi awak ada 3 orang anak kan? Ya, saya cik. Kemudian Cik Latif kata, makcik ni boleh teka dengan tepat ni. Awak ada anak 2 lelaki, 1 perempuan. Betul ke si? Jadi bayangkan, pendengar Ria 897, Cik Latif tiba-tiba toleh belakang tengok, makcik ni orang ke? Kemudian makcik ni ketawa. Makcik jangan buat saya takut kata Cik Latif lah. Tak ada, saya ni orang lah. Kenapa pula ingat hantu ke? Mana ada hantu naik teksi? Okey lah, saya pun tersenyum lah dengan menggalak makcik. Jadi makcik dia kata tak adalah, saya main tembak aja. Betul pula tembakan saya ni Saya pun okey lah, tembak agaknya betul lah. 3 orang anak, 2 lelaki 1 perempuan. Tapi saya masih tak tahu macam mana makcik ni tahu. Tak apa, saya anggap makcik ni main tembak. Tengah bercakap, berbual lagi. Tiba-tiba makcik ni senang dia masuk, dia kata, isteri awak tu sensitif orangnya, jaga hati dia baik-baik. Saya tulis, macam mana makcik ni tahu ni? Isteri saya memang jenis seorang wanita yang sensitif. Casey, sensitif sangat. Jadi apa yang saya cakap, apa yang saya buat, saya kena hati-hati, Casey. Kalau tidak, boleh menyinggung perasaan dia. Tapi soalannya, macam mana makcik ni tahu? Dah sampai Casey dekat Boon Lay. Makcik ni pun nak bayar. Dia keluarkan duit. Dia kata nak ambil tambang teksi. Saya nak kasih balik duit belin. Dia kata tak perlu, tak payah, awak simpan. Saya pun terima kasih cik, simpanlah dalam beg. Kemudian saya tengok, macam mana makcik ni tahu ni? Casey, bila makcik ni keluar dari teksi, cara dia berjalan, kata Cik Latif,
Dia jalan bungkuk tau. Baru saya perasan jalan bungkuk, tangan kiri dengan kanan dia letak dekat belakang macam sedang dokong sesuatu. Cara dia berjalan bungkuk ni. Orang jalan bungkuk, jalan tak betul, tak stable ni, selalunya tangan dia akan pegang tongkat lah, akan dibiarkan untuk balancing. Tapi yang ini, kedua-dua belah tangan diletakkan dekat belakang badan yang bungkuk tu, membungkuk berjalan tu. Kemudian dia jalan terus perlahan-lahan. Saya yakin dia sedang dokong sesuatu. Dan saya yakin benda yang dia dokong tu sedang berbisik-bisik dekat telinganya tentang hal peribadi saya. Misteri Jam 12. Salam KC. Ini saya Dino Dino daripada Choa Chu Kang. Saya seorang pemandu Grab. Saya satu hari ni ada pick up dekat Toa Payoh Toa Payoh tu Choa Chu Kang, Old Choa Chu Kang. So saya ingat budak Ami lah, dalam pukul 11.30 gitu, malam Jumaat, dalam 11 plus. So sampai dekat Toa Payoh tu, satu makcik dengan budak kecil. Apalah, so saya just pick up lah. Bila saya pick up, makcik tu dengan anak dia diam tau. Dia diam aja. Sampai kat Choa Chu Kang tu, dia kata, makcik nak turun mana? So dia kata, nak sampai depan bus stop tu, anak U-turn, berhenti situ. So saya stop lah. Bila saya stop, bukan dia yang turun, anak dia yang turun. Dia kata, makcik tu saya masih ingat lagi, dia kata, turun sini. Dia kata, cik, saya tak turun. Kata, tak nak, boleh hantar balik makcik pergi Toa Payoh, tempat tadi yang saya pick up dia lah. Sebab terperanjat, saya tak cakap apa-apa lah. Dan perjalanan daripada Old Choa Chu Kang tu pergi ke Toa Payoh, taksi saya tiba-tiba bau pacai. Jadi sampai ke Toa Payoh, dah sampai tempat rumah makcik tu, saya tak nak tanya apa-apalah. So makcik tu kata, terima kasih, hati-hati bawa kereta, kalau penat pergi rest. Dan saya lah, sampai kat rumah jangan lupa cuci kaki, cuci muka sebelum tidur. Cik, tapi sekarang yang muskilnya kenapa budak tu dilepaskan di Old Choa Chu Kang dekat bus stop tu? Gelap betul-betul sebelum home team tu ada satu bus stop. Kenapa? Itu jadi tanda tanya. Budak tu saya rasa dalam umur 8, 9 itu Okey lah sampai sekarang masih tanya kenapa dia turunkan budak tu kat situ. Itu je lah terima kasih. Selamat tugas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada berada kita yang berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Assalamualaikum dan selamat malam pada semua pendengar-pendengar MJ12. Maaf tadi saya tengah memandu. Tu pasal audio tak berapa nak clear. Saya Elmi berasal daripada Melaka. Dan saya dekat sini saya ingin berkisah satu cerita kepada pendengar-pendengar MJ12 lah. Cerita ni terjadi dalam 2 hingga ke 3 bulan yang lepas lah, di mana seorang kawan saya ni baru sahaja berumah tangga dan mempunyai seorang isteri dan yang telah mengandung. Tapi ditakdirkan kandungan dia tak berapa lama dan akhirnya kandungan dia gugur. Kisah ni berlaku bila kandungan dia telah gugur dan isteri dia berada di dalam pantang. Pada malam tu, ayah kepada isteri dia ni berada di Kelantan menelefon untuk bertanyakan sudah berpantang ke belum, apa semua. Untuk bertungku tu disyorkan untuk mencari batu sungai. Disyorkan untuk mencari batu sungai sebab batu sungai ni sesuai untuk dijadikan tungku supaya tidak pecah. Itu apa yang saya tahulah.
batu sungai ni. Okey, lepas tu dia, bapa dia ni menyuruh sepupu saya ni mencari batu, sebiji saja batu di sungai. Bukannya di air yang deras, di air, tapi di air yang mengalir. Bukannya di kaki air terjun apa semua, bukan. Besok tu sepupu saya pergi mencari batu, tetapi dia terlupa petua yang telah diberikan. Dia mengambil 7 biji batu Casey, bukan 1 tapi 7. Dan dia mengambil 7 di merata tempat. Bukan saja di air yang mengalir tenang, tapi di sungai, di air terjun, semua dia ambil sebanyak 7 biji batu dan bawa balik ke rumah. Selepas malam tu selesai saja tungku untuk si isteri yang keguguran ni, dia pun tidur, bawa masuk isteri dia tidur untuk berehatkan badan lah. Lepas tu pada malam, tengah malam dia ni, isteri dia minta air. Abang, tolong ambilkan air, saya haus. Dia pun pergilah ambil air kasi. Okey, saya terlupa sebelum tidur lah. Minta maaf ni. Malam tu dia ada tetamu datang ke rumah. Tetamu abang dia bersama dengan kawan sahabat kepada abang dia, yang juga sudah berumah tangga dan mempunyai seorang anak kecil yang berusia 1 tahun lebih lah. Orang cakap tak boleh bercakap lagi. Okey, kita kembali balik pada kisah tu. Malam tu dia minta air. Kawan saya ni pergi ke dapur ambil air. Bawa air 1 gelas ni kasi. 1 gelas, dia bawa air. Setibanya di tangga, dia hendak ke bilik. Sebelah bilik ada tangga. Dia ternampak kanak-kanak tadi tu yang tak boleh bercakap duduk mencangkung, seolah-olah melukis sesuatu, menconteng sesuatu di dinding. Entah pen dia dapat, entah daripada mana, saya tak tahu, Allahualam. Dia melukis. Sepupu saya terkejut. Apa budak ni buat tengah malam, tak tidur lagi ke? Dia terlihat lukisan yang dilukis dekat dinding tu, yang diconteng tu, seperti lukisan air terjun, dengan titik-titik seperti seolah-olah batu. Ada batu besar, ada batu kecil. Budak tu tenung. Sepupu saya sambil menconteng, tangan dia tak berhenti menconteng. Budak tu tenung, kawan saya ni pun terperanjat. Budak tu dalam nada suara yang agak garau, mari sini, duduk sebelah aku, biar aku ceritakan. Kawan saya terperanjat. Dia pun dengar lah apa yang budak tu ceritakan. Budak ni tak pernah cakap kasi, tapi pada malam tu dia boleh bercakap. Dia bercakap apa? Yang atas, pulangkan yang atas. Yang bawah, pulangkan yang bawah. Yang tengah, pulangkan yang tengah. Lepas tu kawan saya ni dah meremang, masuk ke bilik, kunci pintu. Budak tu ketuk pintu daripada luar kasi. Ketuk pintu dari luar, minta buka. Buka. Aku nak cakap dengan korang, buka. Sampailah mereka ni tertidur pada malam itu. Keesokan harinya diceritakan pada kedua ibu bapa budak ni, mereka terperanjat kasi. Dan akhirnya batu itu dipulangkan ke tempat asal dia. Dan Alhamdulillah tiada apa-apa gangguan. Dan isteri kepada sepupu saya pun sekarang ni sudah mempunyai kandungan yang berusia dalam 3 hingga ke 4 bulan. Alhamdulillah. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kepada brother kita dan selamat malam kepada anda. Assalamualaikum KC, nama saya Alia. Saya ada kisah nak dikongsi. Ini baru juga berlaku pada hari Deepavali tadi. Pada hari Deepavali tadi lah, baru juga berlaku. Ini berkenaan dengan jiran depan rumah mak saya. Jiran depan rumah mak saya ni seorang nyonya tua, dah bongkok lah KC. Umur dia saya rasa dah 80 lebih ke 90. Dia sebenarnya mati dalam rumah seorang diri tanpa orang tahu, tanpa mak saya jirannya tahu dan tanpa jiran sekeliling tahu. Okey. Sebenarnya pada masa yang tu adik saya dah suspect something, pasal bilik adik saya ni bersebelahan dengan pintu dia. Jadi adik saya ni dah suspect pasal
Kata adik saya, beberapa hari sebelum tu ada social worker datang ketuk pintu rumah dia sebab nyonya ni sebatang kara. Jadi social worker tu ketuk nak dekat 2 jam, panggil-panggil tak ada orang jawab. Jadi adik saya macam tak sedap hati. Adik saya kata nyonya ni tak pernah tak menjawab bila orang buka pintu. Selalu paling lambat pun dalam 10 minit dia akan buka. Tapi ni nak dekat 2 jam tu social worker ketuk pintu, tak ada orang buka Casey. Jadi bila social worker tu dah balik, adik saya macam betul tak sedap hati tau. Jadi adik saya pun macam dah suspect lah something ke apa kan, agak nyonya ni dah mati ke apa. Jadi adik saya pun telefon polis. Adik saya telefon polis pasal yang social worker tu ketuk tak ada orang jawab kan. Jadi adik saya panggil polis. Sekali bila polis datang, diorang check everything semua, they don't suspect anything lah. Jadi diorang kata tak apa, pasal diorang ketuk-ketuk pun tak jawab kan. So polis tu pergilah. Diorang tak boleh buat apa-apa pasal tak boleh pecah masuk apa semua kan. So they go off. Tapi sebelum dia pergi, dia ada leave contact number lah untuk adik saya telefon. So dah berapa hari, pada pagi Deepavali tu, jiran yang sebelah rumah nyonya tu, kira nyonya ni rumah tengah, jadi yang sebelah dia tu rumah makcik Melayu, rumah nyonya ni baru rumah mak saya. Jadi makcik yang kat ujung tu, dia terhidu bau bangkai ke bau busuk yang amat sangat. Jadi dia ketuk pintu rumah mak saya. Kali dia ketuk pintu rumah mak saya, sekali dia cakap lah yang dia ada terhidu bau busuk. Jadi adik saya pun macam dah tak sedap hati. Pasal tapi yang peliknya Casey, mak saya bilik mak saya ni bilik belakang, bilik yang dekat dengan dapur tau. Jadi bilik mak saya ni betul-betul bersebelahan dengan bilik nyonya. Bilik dengan nyonya tu lah. Jadi mak saya dengar nyonya tu batuk. So mak saya kata, nyonya ni ada rumah lah, kenapa orang cakap dia tak ada rumah? Aku selalu pagi dengar dia batuk. Sekali bila adik saya cakap, mak dengar apa-apa. Sekali bila mak saya kata dia dengar lepas subuh. Sebab selalu lepas subuh mak saya dah lepas lepas solat subuh, mak saya akan terdengar nyonya ni batuk. So bila dah dengar nyonya ni batuk, mak saya tahulah dia dekat rumah kan. Jadi bila makcik tu cakap ada bau busuk, adik saya macam dah suspect. So bila adik saya telefon polis datang, pecahkan pintu. Memang bau busuk sangat Casey. Kali bila orang dah pecah masuk pintu rumah dia, dah buka apa semua, rupanya nyonya tu dah mati dah seminggu Casey kat dalam rumah. So siapa yang mak saya dengar tiap-tiap pagi bila bila mak saya dengar orang batuk kat tepi, kat dalam bilik dia. Sebab polis terjumpa mayat nyonya tu dekat dalam master bedroom, betul-betul dekat bilik, macam bersebelahan yang bilik mak saya gitu. Kira tingkap dia bersebelahan dengan mak saya. So siapa yang mak saya dengar selalu Casey? Itu je saya nak cakap. Jadi dalam kesimpulan kisah tadi, jiran sebelah tinggal rumah seorang diri, sebatang kara. Jiran tu dah meninggal, tapi mak masih dengar sebelah rumah macam ada orang tinggal. Kuala Ketil kan? Kuala Ketil betul Mana email tadi kejap. Betul, Kuala Ketil di Kedah. Dan saya pun Google lah, saya type Kuala Ketil Kedah, kisah seram. Dan terdampak ni ada satu kisah yang dipaparkan di sebuah blog ni, adalah dengan tajuknya Misteri Kedai Makan yang Muncul Tengah-Tengah Malam di Kuala Ketil Kedah. Wow, tengah malam Dan bila saya baca ni apa yang ditulis dalam kisah seram Kuala Ketil Kedah, misteri kedai yang muncul ni, saya akan cuba kejap katanya di sini, saya bacakan untuk anda. Kisah mengenai kedai makan di Kuala Ketil ini bermula apabila ia telah menjadi buah mulut penduduk di sekitar kawasan Kuala Ketil Kedah. Kisah ini dikatakan bermula mengenai sebuah kedai makan yang pernah wujud sekitar lebih 20 tahun yang lalu yang telah musnah dan dalam sebuah kebakaran. Penduduk menyatakan bahawa kedai makan ini sering muncul dan beroperasi pada tengah malam, serta kelihatan ramai yang sudah terkena dengan kedai makan misteri ini.
Casey, bila saya baca ni kisah yang dikongsi melalui vlog ini atau blog ini, menarik sungguh. Siap ada gambar lagi, ya, dan gambar dekat kawasan Kuala Ketil. Dan katanya di sini pengalaman yang dihadapi oleh seseorang yang pernah melalui kawasan kedai makan tersebut. Semasa kejadian itu berlaku, mereka yang terlibat dalam kejadian misteri, seramai 3 orang, baru saja pulang daripada pergi memancing. Masa berjalan dengan begitu pantas dan mereka tidak sedar bahawa hari sudah lewat malam kerana umpan yang digunakan asyik mengena ataupun ditangkap ikan sajalah. Jadi sedar tak sedar jam sudah menunjukkan lebih kurang 12.30 tengah malam dan cuaca pada ketika itu menunjukkan hujan, seperti hendak hujan. Apabila selepas selesai, ya, kemas barang-barang perkakas-perkakas memancing untuk pulang ke rumah, mereka ni dikatakan 3 sahabat ni membuat keputusan untuk singgah ke kedai makan berhampiran untuk mengisi perut yang kosong. Yalah, dari pagi memancing sampai ke malam. Dan katanya bila mereka lalu dekat kawasan tu, banyak kedai-kedai makan yang buka pada masa itu. Tapi mereka seolah-olah tak nak masuk pun kedai-kedai makan yang lain. Dan apa yang berlaku, mereka ternampak satu warung dekat hujung yang masih beroperasi. Dan mereka bertiga sebulat suara ni setuju. Kata, jom lah, sana macam best je. Jom kita pergi makan sana lah. Kemungkinan kedai-kedai yang lain tu mereka dah sentiasa kunjung. Jadi apa yang berlaku, mereka bertiga bersetuju untuk singgah ke sebuah kedai makan yang jauh daripada kedai makan yang lain, dengan lampu yang hidup dengan samar, tidak begitu jelas. Keadaan kedai makan tu kelihatan sungguh usang dan hanya mereka bertiga saja yang berada dekat kedai makan tu pada tika dan saat itu. Jadi bila mereka duduk dan mereka duduk di meja makan, datanglah seorang perempuan untuk mengambil pesanan. Dan apa yang berlaku, wanita yang datang menghampiri meja 3 kawan ni, mereka bertiga ni setuju, mengatakan wanita ni mempunyai memakai minyak wangi yang begitu harum sangat. Ya, wanginya dahsyat. Dan selepas mengambil pesanan, perempuan ini pun meninggalkan mereka. Dan anda bayangkan, katanya di sini, mereka bertiga ni, sahabat ni, saling berbual antara satu sama lain tentang cantiknya perempuan yang menjaga kedai ni, wanginya perempuan ni, dan masing-masing nak cuba challenge, ya, diri antara satu sama lain untuk minta nombor lah, nak berkenalan. Kau pergi lah. Sampaikan mereka lupa yang mereka dah pesan makanan, dan makanan yang mereka pesan belum sampai-sampai. Jadi dia tolak dia. Kemudian setelah sekian waktu ni, salah seorang daripada mereka bertiga ni kata, dah berapa lama kita pesan makanan belum sampai ni? Ya tak juga. Jadi setelah mereka bercakap-cakap, mereka toleh tengok dekat warung lah. Dekat situ ada satu warung ni untuk tempat mereka sediakan, pegerai sediakan makanan. Bila melihat ke arah warung tu dah usang sangat, dah pecah. Ada kesan kebakaran. Dan mereka tengok tempat duduk mereka pun dah ada kesan kebakaran, dah pecah. Mereka berdiri tersentak. Dekat mana ni? Mereka baru perasan yang mereka berada di sebuah gerai makanan yang sudah musnah. Selamat tengah malam. Assalamualaikum para penggemar misteri jam 12 malam di seluruh dunia. Saya dari Nur Jaman dari Bandung, Indonesia. Sebelum saya kongsi sebuah cerita, mohon maaf apabila bahasa Melayu saya taklah begitu sempurna. Karena di Bandung saya biasa berbual bahasa Sunda atau Sundanis. Akan tetapi karena saya merupakan die-hard fans MJ12, maka saya akan coba sedaya upaya untuk translate kisah saya dalam bahasa Melayu. Kisah ini berlaku 2 bulan lepas. Seperti biasa, saya pulang dari office pukul 1:30 pagi dengan menunggangi motosikal
Dan dari tempat saya bertugas menuju rumah, saya harus melepasi sebuah kawasan sepanjang 2 km di mana kawasan tersebut tak ada lampu. Sisi kanan merupakan kawasan persawahan, sisi kiri merupakan kawasan semak samun. Banyak pokok-pokok, banyak pohon pisang juga. Setiap kali saya nak melepasi kawasan tersebut tengah malam, saya biasa rehat sejenak, menunggu pengendara lain untuk berjalan bersama melepasi kawasan tersebut. Setelah ada motosikal atau kereta yang melaju menuju kawasan tersebut, saya akan ikut di belakang kendaraan tersebut. Yalah, selain untuk dapat teman, cahaya lampu kendaraan yang menyoroti kawasan tersebut pun menjadi lebih terang dibanding apabila saya berjalan seorang. Masa itu, ketika saya sedang rehat, ada motosikal yang melintasi kawasan tersebut, yang merupakan seorang pria. Di belakangnya ada passenger seorang wanita, dan saya pun berdesut mengikuti motosikal tersebut dari belakang. Yang pelik, pria di hadapan menggunakan helmet, tapi wanita di belakang tak menggunakan helmet. Nampak rambut wanita panjang sepunggung. Motosikal itu pun melaju cukup pantas. Nampak jelas rambut wanita di belakang pun tertiup angin, dan pada masa itu saya mencium bau wangi seperti wangi parfum. Singkat cerita, pada kawasan yang tak ramai orang melintas tersebut, wanita di belakang yang saya ceritakan tadi terjatuh. Saya terkejut dan nampak wanita tersebut jatuh ke bagian sisi jalan, berguling dan berhenti dalam keadaan tertelungkup dan langsung tak bergerak. Saya panik dan langsung mengejar pengendara motosikal di depan yang tak terperasan kejadian tersebut. Saya kejar dan kejar sampai saya boleh menghampiri pengendara motosikal tersebut dalam sebuah traffic light. Saya berkata, "Cik, tengok belakang, your passenger jatuh." Dijawab, "Hah? Apa?" "Passenger wanita awak jatuh, jom patah balik." Saya temankan, dan dia pun menjawab, "Apalah kau ni? Saya seorang lah." Dalam waktu yang bersamaan, lampu bertukar menjadi hijau. Dia pun berdesut. Untuk memastikan apa yang saya lihat tadi adalah benar, saya patah balik. Dan bila saya berhenti di tempat wanita tadi terjatuh, alangkah terperanjatnya, tak ada seorang pun di situ. Seketika burung Roma pun meremang. Dan seperti Casey selalu cakap, burung tiong makan betik. Saya perah minyak pun cantik. Ya, itulah kisah singkat yang saya boleh kongsi, Casey. Kisah-kisah yang Anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang dapat mengesahkan kebenarannya. Semua yang Anda dengar merupakan sekedar hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada teman kita Jaman dari Bandung, Indonesia. Salam KC, saya Yus daripada Yishun. Saya nak ceritakan pengalaman saya dalam 3 bulan lepas. Saya bekerja sebagai food delivery dekat daerah Orchard. Masa tu saya receive last order dekat daerah Orchard, one of the condo KC. Saya dah pukul 12 lebih, nak aku 1 pagi. Saya hantar ke satu kondo ni kat Orchard. Ujung sekali ke sini, kondo dia nampak macam dah lama punya kondo lah. Itulah saya naik dekat tingkat 12. Kat kondo tu tingkat 12. Itulah masa saya naik tu kat tingkat 12 tu, bau wangi dah KC. Saya pun tak tahu bau apa. Saya just tawakal lah. Saya ketuk rumah orang tu, saya kasih makan. Masa tu, lepas tu saya dah kasih makan semua. Saya nak tekan lift tu tak boleh tutup. Nak turun balik tak boleh. Tapi bau wangi tu makin lama makin dekat. Saya pun dah tak tahu apa nak buat dah KC. Saya terus turun tangga. Masa saya turun tangga tu, wangi tu takkan dah KC. Daripada tingkat 12 sampai ke tingkat 1, saya turun tangga tu boleh bau wangi. Bulu roma saya terus meremang lah KC. Saya terus start motor cepat-cepat, saya balik lah. Itu sajalah pengalaman saya KC. Bau harum mengikori anda. Ada yang saya ceritakan awal tadi pun sama, yang kakak tidur dalam bilik bau harum, tiba-tiba bau wangi dalam bilik tidurnya tu. Seolah-olah nak menakutkan lah. Bau harum ni selalu sentiasa kita akan kaitkan dengan benda yang positif, wangi, mengharumkan. Tapi ada kalanya kalau kena tempat-tempat tertentu, bau harum ni juga boleh menyeramkan. Assalamualaikum KC dan kepada semua pendengar Misi 12. Saya dari Ashraf dari Pulau Pinang.
ingin berkongsi kisah tentang salah sebuah hotel di Pulau Pinang. Okey, kisah ni terjadi apabila saya dan rakan saya telah masuk check-in di hotel ni pada petang hari Khamis tu. Kemudian kami letak-letak barang-barang, kemudian kami pergi jalan-jalan sekitar Pulau Pinang untuk menjalankan aktiviti makan dan sebagainya. Lepas tu kami balik agak lewat lah pada pukul 1 pagi macam tu lah. Apabila balik kami terus mandi, siap-siap dan terus masuk tidur lah. Okey, apabila saya tidur sampai pukul 4:30 pagi macam tu lah, saya terjaga sebab saya terdengar bunyi tapak kaki di sekitar depan tandas dalam bilik hotel tu. Okey, bilik ni tak adalah besar mana sangat. Cumanya masuk di pintu, kemudian akan jumpa tandas dulu, kemudian akan jumpa katil. Okey, macam tu dia punya view dalam bilik hotel tu. Okey, bila saya buka mata, saya ada ternampak tahu benda lompat-lompat seperti makhluk berbungkus, iaitu pocong. Saya pun tutup mata balik. Kemudian saya ingat mungkinlah saya ada mimpi ke apa, tapi bila saya buka, makhluk tu still ada lagi depan tu. And then untuk kali ketiga saya buka mata, saya nampak makhluk ni menunduk seakan-akan memandang ke arah saya. Saya punya takut lah Casey, menggeletar habis badan, seram sangat malam tu. Kemudian saya ada kalih ke belah kanan, saya macam baring lah, menghadap ke belah kanan. Bilik ni dia tak ada tingkap Casey. Dia semua bilik tak ada tingkap sebab dia hotel yang macam kecil sikit lah, dan murah lah untuk save budget. Okay, kemudian bila saya straight lagi menghadap ke depan, ya Allah Casey, saya nampak dua penampakan makhluk berbungkus ni, iaitu pocong ni. Kemudian satu lagi memang memandang straight, memandang tegak ke arah saya. Saya punyalah seram Casey. Lepas tu bila saya pejam, saya baca ayat-ayat, baca ayatul kursi semua. Kemudian saya buka mata, ya Allah Casey, muka dia betul-betul depan muka saya. Saya terus terbangun, terus macam nak azan tau. Kemudian dalam beberapa saat kemudian, makhluk tu dah tak ada, dah hilang daripada pandangan saya. Lepas tu teman saya bangun lah, tanya kenapa bising-bising bagai kan. Lepas tu saya cakap tak ada apa-apa. Lepas tu saya ambil handphone, saya terus buka surah di YouTube ni. Kemudian saya terus terlelap sampai ke pagi. Itu sajalah kisah saya. Terima kasih Casey, dan kepada semua peminat Misteri Jam 12. Selamat malam. Assalamualaikum Casey dan juga pendengar-pendengar Rias MJ12. Saya Zakaria. Ini nak ceritakan pengalaman semasa saya memandu teksi. Saya rasa dekat 7 tahun yang lampau. Sekarang saya dah buat Grab lah. Okey, waktu tu saya memang selalu drive malam. Pukul 1.30 pagi saya suka lepak dekat taxi stand di Marsiling MRT. Jadi selalunya kat situ kadang-kadang kalau rezeki baik, adalah passenger yang nak pergi town ke mana-mana lah. Jadi semasa saya kat situ, saya sebuah teksi je saya seorang je kat situ. Jadi saya terpandang ada bayangan seperti susuk manusia sedang berjalan dari arah belakang menuju ke teksi saya. Jadi saya cakap alhamdulillah lah, kalau ini passenger naik teksi saya, kira rezeki lah. Jadi saya pun bersiap untuk kata tu menerima passenger ni. Jadi saya tak pandang belakang, saya hanya berpandang depan. Saya dengar passenger tu macam ibarat macam buka pintu, lepas bunyi dia tutup pintu. Jadi saya terus jalan tanpa melihat ke belakang. Saya tanya semasa saya kira macam dalam perjalanan tu keluar daripada taxi stand tu, saya tanyalah nak ke mana, mana apa yang awak nak tuju. Jadi senyap je sini. Jadi bila saya toleh ke belakang, tak ada orang. Yang herannya, dengar bunyi pintu buka dengan tutup, dan juga rasalah kalau orang duduk dalam teksi kan. Tapi bila saya toleh belakang memang tak ada. Jadi saya berhenti.
tengah-tengah antara daripada taxi stand, saya berhenti. Saya takut mungkin kasi tinggal dekat taxi stand. Bila saya turun belakang, taxi stand tu tak ada orang berhenti. Itulah pengalaman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang tengah tunggu dekat taxi stand tu? Pemanggil terakhir. Hello, selamat pagi. Hello. Halo Kesey, apa khabar ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Radin. Ya, tahniah untuk voice note ya. Tapi Pak Radin tak boleh voice note sebab aku ni kadang-kadang telefon tu tak terlacak perbualan. Tapi boleh Pak Radin cerita pasal kes kronik semalam? Boleh. Kesian hamba Allah. Silakan. Siapa wanita tu? Siapa namanya? Saya lupa namanya. Tapi Pak Radin dapat cerita dia, ringkas berkenaan dengan ibu mertuanya. Sekarang sekarang macam pecahkan orang kata silaturahim rumah tangga antara dia dengan suami dia kan. Yang halal lah mak. Sebenarnya mak apa sayang kau mak orang, tapi kenapa kau jadi mak mertua kronik kalau mak sedih betul lah. Ini Pak Lin cakap ikhlas. Sebenarnya Casey, seorang ibu itu pasal Casey, ini bukan masuk agama. Antara ibu, hati seorang ibu dan hati seorang laki-laki bapa untuk dijaga amat susah Casey. Tapi bukan semua. Itu pasal kadang-kadang ni terletak kepada apa tahu? Minda jiwa raga seseorang wanita. Itu pasal kan Pak Adi pernah cakap dalam bahasa Inggeris berkata, hell has no fury when a woman scorn. Seorang kehebatan di api neraka tu tidak ada lagi kegarangan apabila wanita dah marah dan dah geram. Itu hanya kata-kata falsafah Inggeris. Tapi Inggeris ni pun kita harus hormat Casey. Sebab Inggeris ni ada bahasa antarabangsa. Kan kita perlu hormat juga di international language. We must respect the English language, you see. Jadi yang terjadilah, yang Pak Nen cakap, yang paling sedih ni, apa tak Casey, pada pandangan firasat. Ini bukan makrifat. Itu pasal dalam ilmuan kita Casey, apabila orang tu boleh scan seseorang, dia bukan mengamalkan makrifat, tapi dia mengamalkan dipanggil ilmu firasat. Kan orang cakap kita boleh lihat firasat wajah orang macam mana, kita boleh melihat firasat wajah orang. Kita tak ada orang boleh read people heart, tapi orang boleh baca firasat wajah orang tu Casey. Sebab apa? Wajah cermin hati. Dan tapi untuk keikhlasan untuk seorang wanita tu Pak Lee cakap, sebenarnya Casey, dendam ibu mertua apabila wanita dah tidak. Tapi jangan salahkan Pak Radin. Ini hanya individu. Pak Radin minta maaf, aku sayang wanita semua. Yalah, keluarga aku pun perempuan juga. Bukan tak ada perempuan, tak ada keluarga. Tapi cuma satu Pak cakap, ini hak individu masing-masing. Itu sebenarnya yang terjadi dia punca dia gini Casey. Sebab apabila dia dah Casey tahu tak? Sama ada seorang ibu mertua tak jelas sama ini ibu mertua yang kes kronik. Apa tak, bukan kes kronik. Dia mempunyai satu dendaman perasaan yang kalau dia dah, Casey tahu tak? Ada juga perempuan, tak kira ibu mertua mana, tapi Pak Nin sebut dah. Kalau dia dah membenci seseorang, kan Casey pernah dengar tak? Tengok tak cerita walaupun lakonan Mak Dari. Apa dia cakap dengan Allahyarham Piramli tu? Kalau aku dah tak suka kau, keturunan kau pun aku tak nak. Orang kata tak berkenan. Orang kata, nampak? Itu apa? Walaupun lakonan, tapi hidup walaupun Mak Dara tu. Sebab apa? Dia memberi kata-kata. Contohnya Mak Dara seperti gitulah. Dan ini mungkin fotokopi Mak Dara moden pula. Lama nyanyi betul. Tapi orang ni dah menikah. Kenapa kau buat gini? Tapi terjadi untuk Pak Radin bukan nak bangkit, mungkin nak mengkotori, nak mengkhianati maruah seorang wanita bergelar ibu. Sebab ibu ni terlalu suci. Allah sayang ibu. Cuma satu, Pak Radin minta cepat-cepat kita kasi. Sebab sebenarnya dia sudah bukan saja mengurus hara, tapi kita tak boleh fitnah, kita tak nampak. Tapi kalau Pak Adi cakap bagi diri dia, tapi cuma satu kasi, selamatkanlah rumah tangga. Sebab kasi jangan lupa tak kasi, sila kepentingan dia, maruah dia tu ada seorang isteri, dia terus menyelamatkan orang kata kasih sayang, rebut balik kasih sayang suami dia kepada. Sebab apa tau, kalau mak dia putuskan silaturahim gini, mana surga daripada suami dia? Kau pun mak sebenarnya pasal kau putuskan silaturahim surga seorang isteri pada suaminya. Alamak, ni dosa dah kasi. Ini kasi buku kronik pula, kenapa jadi gini? Lepas tu nak kena hantar message pula untuk cek psikologi dia, kenapa jadi gini pula. Jadi sebenarnya Pak cakap, cari jalan yang ikhtiar. Sebab ini kes
ibarat benang yang dah kusut masai atau ibarat benang, ibarat apa tahu, suasana air yang begitu keruh yang perlu dijernihkan. Tapi Pak D cakap satu untuk wanita tu yang dia nak kenampakkan alam gaib, yang dia ternampakkan benda-benda yang itu kan kadang orang kata kirakan kadang kita tak boleh menuduh orang sekat jarak. Pak dia ada satu watak, aku kalau nak berubat orang kalau gini, aku takkan mendengar sesuatu pihak atau gini, sebab kadang-kadang boleh jadi fitnah. Kadang-kadang mungkin rumah tu ada gangguan sendiri, takkan nak sampai ibu mertua begitu zalim nak nyanyi engkau pula. Kalau dia dah dapat anak dia sendiri, dia takkan nak nyanyi engkau. Dan itu pasal Casey, bahasa Inggeris ada berkata, dia kata a woman jealousy macam a mother-in-law. Orang kata kirakan, you can be my daughter-in-law, but you don't forget, he's my son, I born you, I born him, he's my son, I got the right over him. Habis yang si perempuan pula, isteri cakap apa tau, he's my husband, I got the right over him. Itu pasal kasi perang emosi atau perang seorang ibu mertua ni amat susah nak jaga. Sedangkan Quran bercakap bukan senang nak jaga hati seorang ibu. Diorang pakai Quran buruk yang kita tak boleh bakar, tak boleh apa, kita kena simpan. Tapi cuma untuk dia, tapi Pak dia cakap sampai hati kau, mak, kenapa kalau mak aku sedih lah boleh kata ni, kenapa mak boleh jadi mak mertua yang gini, kau mencela rumah tangga orang. Tapi macam mana tapi saya satu dosa seorang mertua memutuskan silaturahim seorang isteri yang surga tu adalah di tangan suami, surga dia adalah di khalifah, adalah kepada khalifah dia, suami dia. Itu pasal untuk isteri, dan begitu dia pada selalu bukan nak angkat sesi dengan Firdaus, dia nak untuk Firdaus biar macam mana buruk baik kau, khalifah kau, surga kau pada suami kau. DJ champion Casey, alamak, sayang Casey, Casey pun lupa, jangan lupa sayang isteri kau. Terjadilah perkara gini, tapi cepat-cepat. Cuma Pak D tak kenal dia siapa, tapi cuma Pak D cakap ikhlas satu kes kronik. Aku kan Dr. Love, Mr. Consultant kat radio orang usir dia. Aku kata Pak D pun tahu kenapa beri gelaran Mr. Consultant Dr. Love lah. Pak D cakap ikhlas untuk dia, orang kata keren, rebut kembali, orang kata kasih sayang kau, pertahankan maruah martabat kau sebagai isteri. Sebab apa? Orang kata kirakan ini menentukan masa depan kau. Habis kita tengok dalam tak dia mak mertua kau bikin kekau, orang kata macam ya, ibarat apa tau, ada suami maka tak ada suami, nak janda bukan janda. Ini kes kau ni kasi. Tapi ini satu penganiayaan yang amat zalim bagi seorang ibu. Pak dia doakan ibu mertua tu, kalau kau mendengar wak kronik di sini, ubahkanlah. Tapi untuk laki-laki tu, kalau betul dia terkena, kalau dia begini, orang kata kirakan carilah ikhtiar. Tapi cuma satu, tidak ada penyakit yang tak boleh ubat. There's nothing impossible kalau kita nak membantu. Tapi percaya satu tak, Pak dia ada confidence. Kalau jodoh kau dengan dia 1000 halangan, baik nenek mertua ke bapak mertua ke datuk mertua, kes kronik apa mertua pun, dia akan tetap kembali pada kau. Itu pasal orang Melayu cakap tak lari gulai kedah. Kalau jodoh kau tu di surat Al-Azali, dia adalah tetap hak kau, dia tetap hak kau, walaupun orang cuba, walaupun ibu yang melahirkan dia nak merampas dia, tapi tak nak merampas kau dari dia. Tapi insyaAllah, orang kata Allah kita sebut agama apa, Allah melindungi hamba-Nya dan sayang hamba yang sabar. I hope you will success. Okay sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia semalam pengirim email tu. Kalau anda mendengar sedikit penjelasan, ya, pandangan lah daripada Pak Radin sendiri. Baik, saudara, nampaknya dah sampai penghujung waktu. Saya undurkan diri. Esok saya bertugas pukul 6 petang. Esok Khamis dan juga hari Jumaat, ya, saya ditugaskan pukul 6 petang, dan malam tu akan muzik jalan terus, ya, dan MJ12 kemungkinan akan encore, harap maklum. Jadi kalau nak dengar KC pukul 6 petang, dengarlah nanti esok di Ria 897 FM. Bye bye.